الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن الشفاء والبلاء نصر الأعداء سفر الغيث والفرج والحتى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنية من الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حجنا وارفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعلانية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة. وعنية أن الله سبحانه وتعالى يعيننا يا رب العالمين وييسر لنا ويفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عن كلمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mula bacaan kitab الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. Kitab الشمائل المحمدية, satu kitab yang ada di dalamnya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di rumahnya dengan sahabatnya, cara makanannya, cara pakaiannya, dan semua berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keadaan-keadaannya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata syama'il, kitab syama'il, kitab syama'il al-Muhammadiyah, yakni satu kitab yang ada di dalamnya semua tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, ini bukan kali pertama yang kita baca kitab ini di Bait Al-Furqan. Alhamdulillah, setiap tahun kita buat majlis ini, majlis bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah, ada setahun pada tahun-tahun yang lalu sebelum ni, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita khatam kitab ini di Madinah Munawwarah. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang juga buat majlis ini dan khatam juga dekat sana insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitab ini adalah yang tulis oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Namanya nisbatuhu adalah Imam Tirmizi huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Zawra bin Musa Al-Dhahhak At-Tirmizi, yang lahir pada qaryah dipanggilkan qaryah Bu Balda. Dia adalah pada tahun 209 Hijrah. Di antara sifat-sifat Imam Tirmizi rahimahullah taala adalah dia salah seorang daripada ulama hadis yang hafaz, yang banyakkan hafalan tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان يطلق عليه أنه آية في الإتقان في حفظه. Ayat fil itqan, dia adalah orang yang hebat pada bahagian hadis, pada bahagian ilmu juga. Naam, faqih. Wa kana dariran. Imam Tirmizi adalah seorang yang buta.
Tak nampak, tapi dia tulis tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuyukhnya ataupun guru-gurunya adalah Imam Bukhari. Guru Imam Tirmizi siapa? Adalah Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan juga Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi wa ghairuhum katsir. Ada lagi ramai juga daripada guru-gurunya. Kitab-kitabnya, kitab Imam Tirmizi adalah di antara kitabnya adalah satu kitab namanya Al-Jami'ul Kabir. Itu adalah kitab Sunan yang kita panggil yang dikenali dengan Sunan Tirmizi. Kitab ini Alhamdulillah Sunan Tirmizi kita pun pernah baca juga di masa saya di Mesir Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu di Syria pun adalah dengar pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kira di antara kitab Sunan Tirmizi itu adalah salah satu daripada kitab-kitab kutub hadis yang mu'tabar ataupun kitab-kitab hadis yang terkenal. Dan juga di antara kitab-kitabnya adalah kitab Syama'il yang kita sekarang nak belajar insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah dua kitab yang ada untuknya di masa ini. Walau ghair dari dan ada juga selain pada itu. Apa ulama kata tentang Imam Tirmizi itu? Apa yang kata tentangnya? ثناء العلماء عليه قال أبو سعيد الإدريسي كان يضرب به المثل في الحفظ. Imam Abu Sa'id Al-Idrisi kata Imam Tirmizi itu adalah salah seorang yang jadi contoh untuk hafalan. Bagaimana cara dia hafal tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hebat pada hafalan, pada ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الحاكم سمعت عمر بن مالك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد. Imam Al-Hakim dia kata dia dengar Umar bin Malik radhiyallahu anhu yaqul berkata Mata al-Bukhari, Imam Bukhari sudah meninggal dan dia tidak tinggal selain dia tinggal seorang yang jadi khalifah untuknya yang ganti ke badannya maksudnya lebih kurang macam mana macam tu dekat Khurasan yang dia kenal adalah orang yang hebat sepertinya ataupun seperti Imam Bukhari ataupun boleh kata itu khalifah pada Imam Bukhari adalah iaitu Imam Tirmizi sebab adalah dia contoh yang dia orang yang hebat pada ilmunya dan hafalannya dan juga wara' dan zuhud dan dia adalah orang zahid dekat dunia ini. Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala adalah wafat fi الثالث عشر من شهر رجب 13 bulan Rajab tahun 279 wadufina Bitirmid adalah dan dia tempat kuburnya adalah dekat Tirmidzi. Naam, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. قبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب المبارك sebelum kita mula minta maaf saya ni kurang sihat barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri saya dan semua rakyat semua orang sihat insyaallah bismillah. Tetapi nak jalankan juga hadis majlis ini hari ini mudah-mudahan insyaAllah dengan berkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala beri pada saya syifa dan juga pada semua insyaAllah. Kepentingan belajar kitab ini. Kenapa kita nak belajar? Qabla an nabda bil hadis, sebelum kita mula pada dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tujuan kita nak belajar kitab ini? Kenapa kita nak belajar kitab ini? Kenapa sekarang kita nak buka kitab ini, nak belajar kitab ini dalam masa Rabiul Awal, insya-Allah 12 Rabiul Awal kita khatam kitab ini. Apa tujuan kita? Nah, jika kita nak kenal sesuatu, kita akan cari tentangnya. Macam mana dia? Itu macam mana? Ini macam mana? Nak tahu semua benda tentangnya. Hal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kita tahu halnya betul-betul. Kenallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara betul-betul. Macam mana caranya? Adalah melalui pada baca kitab-kitab sirah.
melalui baca kitab apa? Kitab sirah, kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kisahnya dari awal sampai akhir, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bagaimana di Makkah, bagaimana halnya dengan kufar Quraisy dan sebagainya. Itu semua adalah membantu kita untuk kenal lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu untuk jaga tentang bab ini, untuk kenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan apabila kita cari tentang bab ini melalui pada kitab hadis, ini adalah benda yang melalui pada kisah-kisah ini adalah benda yang baik. Tapi ada juga di antara kitab-kitab yang kumpulkan khas tentang baginda Nabi Muhammad SAW, sifatnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW halnya dengan keluarga, muamalatnya, pakaiannya, minumannya, semua ada dikumpulkan dalam kitab-kitab seperti kitab yang kita ada sekarang, kitab Syama'il. Jadi apabila kita dah baca benda ini, kita sudah baca tentang Syama'il Nabi Muhammad SAW, kita sudah baca bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini akan menambahkan lagi kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kita kenali dia lebih kuat. Kathir minan nas, banyak pada orang. Ini bisyarah. Ini berita yang baik untuk kamu semua. Banyak pada orang yang betul-betul dia sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia rindu, nak sangat nak lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Nak sangat mimpi Nabi Muhammad SAW. Lepas bacaan kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk niadi mimpi Nabi Muhammad SAW. Kathir sami'na hadha. Banyak kali kita dengar benda ini tentang hadis Nabi SAW, tentang kitab Syama'il, khususnya kitab Syama'il. Untuk maklumkan untuk kamu semua, kita di Syria adalah bulan Rabiul Awal. Memang majlis bacaan kitab Syama'il ini memang ada. Boleh kata minggu ni di tempat ini, minggu satu lagi di tempat lain. Selama bulan Rabiul Awal, majlis Syama'il ini tak berhenti. Ada selalunya ada majlis Syama'il. Selalunya ada majlis bacaan kitab ini. Tak berhenti majlis bacaan kitab ini, kitab Syama'il. Daripada majlis ke majlis. Banyak kita dengar di masa kita hadir di majlis, ada orang yang mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. لأننا سنعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. Sebab kita akan hidup dengan Nabi Muhammad SAW selama kita baca kitab ini dalam halnya semua. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya, bagaimana halnya, akhlaknya, muamalatnya, semuanya. Jadi setiap hari sekarang kita akan dengar tentang Nabi Muhammad SAW sampai kita khatam kitab ini setiap hari, setiap pagi. Ini adalah peluang untuk semua untuk kenalilah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah Nabi Muhammad. Ini adalah kelas yang sangat baik. Untuk apa? Untuk kita nak tahu tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ingatkan untuk diri saya dan juga kepada kamu semua yang hadir dengan saya. Ingatkan untuk hadirkan niat di dalam majlis kita ini. Apa maksud hadirkan niat? Maksud kita hadir dalam majlis ini dengan niat kita nak belajar ilmu dan kita nak kenal Nabi Muhammad SAW. Kita nak kenalkan Nabi Muhammad SAW. Kita nak jadi orang yang dekat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua pasangkan niat itu. Ada niat itu untuk kita nak kenal Nabi Muhammad SAW lagi banyak. Kita nak sangat nak tahu hal baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila hal kita seperti itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan izinkan untuk kita untuk lagi kenali pada Nabi Muhammad SAW. Dan jaga pada adab majlis hadis Rasulullah SAW. Jaga pada adab di majlis ini. Kita sekarang kumpul online. Tak sama kita kumpul sama-sama di satu majlis. Tapi Alhamdulillah, ini adalah di antara nikmat yang Allah SWT beri. Kita boleh kumpulkan juga macam-macam. Ada orang yang di Malaysia, ada orang di Singapura, ada orang dekat tempat lain, ada orang dekat negeri sana, negeri sini. Masya Allah, semua dapatlah juga untuk nak kumpulkan dalam majlis untuk dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjagalah adab dalam majlis ini. Adab macam mana nak jaga adab? Satu,
Setiap kali kamu dengar nama Nabi Muhammad SAW, sebut sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak tambah lagi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa-apa sigah salawat boleh salat. Sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Itu paling kurang. Kita baca di masa kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjagalah pada kan adalah dulu adalah di antara ulama-ulama yang di masa dia nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan pakai baju yang terbaik yang dia ada dan dia akan mandi dan dia tatayyab, memakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk nak duduk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, menjaga adab tentang bab ini juga. Ini pun di antara benda yang boleh kita amalkan juga dalam bacaan kitab-kitab hadis atau hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi menjaga pada bab ini, pada kalau nak lagi baik, kita jagalah juga pada pakaian, wangi dan menjaga tentang apa? Tentang kita jaga di masa belajar ada kitab juga. Ada kitab untuk kita baca. Kita dah share dengan semua kitab PDF, tapi elok juga kalau ada kitab buku seperti ini. Kita ada kitab lagi bagus, kita baca daripada kitab. Kita boleh letak tanda, kita boleh tulis apa-apa. Benda ni bagus juga untuk diri kita. Nah, di masa baca kitab ini, insya-Allah, saya buku terjemahan yang ada dia terus mula dari rawi. Tapi sebenarnya sebelum rawi ada beberapa orang juga yang meriwayatkan hadis ini, maksudnya ada sanad, itu panggil sanad hadis. Dalam kitab yang dalam bahasa Melayu tidak ada. Jadi saya akan sebut di antara benda yang baik ini yang kita boleh buat dalam majlis kita adalah bidzikri salihin tatanazzalu ar-rahmat. Dengan sebut nama-nama orang yang salih, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun insya-Allah pada kita. Biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan buat benda ini. Jarat adatu ahli hadis, di antara adat untuk bacaan kitab-kitab hadis adalah dia mula, di antara cara yang banyak pada ulama, pada guru-guru yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia awal mula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mula dengan bacaan satu hadis namanya al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Al-hadis al-musalsal bil awwaliyah. Apa maksud hadis musalsal bil awwaliyah? Hadis ini adalah kira hadis yang pertama yang dengar daripada gurumu. Macam saya, hadis yang pertama yang dengar pada guru saya, hadis ini yang sekarang sekejap lagi saya akan baca, panggil hadis musalsal bil awaliyah. Setiap guru yang kita belajar dengannya hadis, awal hadis kita dengar badannya adalah hadis musalsal bil awaliyah ataupun dipanggil hadis rahmat, hadis rahmah. Nah, ini adalah awal hadis yang kita dengar pada guru-guru yang kita belajar dengannya. Jadi insya Allah Subhanahu Wa Taala saya akan baca juga hadis ini supaya kita jadi kamu semua juga ini adalah hadis yang pertama yang dengar pada saya di majlis ini, dan bagi orang yang baru bertemu dengan saya pun kira hadis yang pertama yang dengar pada saya insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat hadis ini Allah Subhanahu wa taala yarhamuna fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala rahmat kita di dunia dan juga di akhirat. Hadis al-musalsal bil awwaliyah. Alhamdulillah saya dengar hadis ini daripada ramai daripada guru-guru dan ulama daripada Syria, Yaman dan juga daripada Mesir, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga ada daripada ulama-ulama juga daripada Makkah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan saya pernah dengar juga di dalam majlis-majlis yang kira majlis umum yang kita mengikut pada kelas-kelasnya adalah secara online juga, daripada ulama-ulama sampai daripada India juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar daripada ramai juga daripada ulama daripada tempat-tempat lain-lain. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya-Allah dengan berkat hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala rahmatkan kita semua insya-Allah. أقول وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ مجلس bacaan mula majlis bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dengan hadis
Al-musalsal bil awwaliyah. Hadis ini adalah kira hadis yang pertama yang saya dengar pada guru-guru saya, adalah di antara guru-guru saya adalah Sayyidi wa Syaikhi Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi hafizahullah ta'ala, wa Sayyidi Syekh Naim Al-Arkhsusi, وسيد الشيخ أيضا يسري جابر المصري. نعم. وكثير من العلماء والمشايخ الذين سمعنا منهم, dan banyak daripada ulama dan masyayikh guru-guru yang kita pernah dengar badannya hadis al-musalsal bil awaliyah, wa minhum Syekh Fadil Naam Al-Jilani, alhamdulillah. Dan juga ada ramai juga daripada guru-guru yang saya pernah dengar badannya hadis ini bihadza tasalsul, dikira dengan hadis ini mula setiap orang kata ini hadis yang pertama yang saya dengar pada guru saya Sian namanya fulan fulan, sampai ila hadis ini dari awal yang saya dengar pada guru-guru saya semua itu sampai hadis ini adalah daripada sampai kepada Sufyan bin Uyainah, dan dia kata ini adalah hadis awal hadis yang sami'tuhu min Sufyan an Amr bin Dinar عن أبي قابوس مولى لعبد الله عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آه، قال أن رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن عمرو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis ini atau ada yang riwayat الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Yarhamukum dan yarhamkum man fi sama adalah dua riwayat tentang hadis ini. Nah, hadis ini dikira di antara hadis yang musalsal bil awaliyah seperti mana saya sebut tadi, adalah dikira hadis yang pertama yang dengar pada setiap orang dengar pada gurunya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tentang hadis ini riwayat-riwayat yang lain tentangnya. Ada yang berbunyi ada rahimuna yarhamur rahman tabarak ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama atau yarhamkum man fis sama. Ini adalah dikira di antara hadis yang kita dengar awal-awal di majlis bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. InsyaAllah sekarang kita akan mula bacaan kitab ini, dan kita akan usaha sama-sama untuk baca terjemahan. Nanti hari ini akan ada beberapa orang yang bantu kita untuk bacaan terjemahan. Siapa nak join dalam bacaan terjemahan boleh. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita buka peluang pada semua. Siapa-siapa yang nak boleh biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, sekejap ya. Barakallahu fikum.
Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Eh, Maaf ya, saya Alhamdulillah ini adalah kira isnad hadis Ar-Rahmah yang saya dapat pada guru saya daripada Syekh Muhammad Al-Yaqubi, Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini Alhamdulillah saya dengar melalui pada guru saya daripada Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Dia kira di antara nama guru saya sampai nama sahabi Al-Jalil Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As adalah kira ada 24 orang. 24 orang. Kira ini adalah kira isnad yang tinggi. Yani kalau kita kira di antara nama saya dengan nama sahabat itu, sahabi Jalil itu Abdullah bin Amr bin Al-As adalah kira ada 24 orang termasuk nama guru saya. Kalau guru saya dia kira isnadnya adalah 23 orang di antara namanya dengan nama sahabat itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, hadis ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Hadis ini berbunyi seperti ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Atau ada pada yang riwayat adalah yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Dua-dua ini adalah kita beramalkan. InsyaAllah nanti saya di hujung majlis ini kita pun beri isnad untuk hadis ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقول وبالله التوفيق والهداية وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن زورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن زورة الترمذي: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. Kalau boleh kita baca hadis terus baca terjemahan. Nah, siapa akan bantu hari ini untuk terjemahan insyaAllah? InsyaAllah Ustaz. Okey, Allah bismillah. Okey, nama. Bab pertama ke, Syekh? Ya, bab pertama, hadis pertama. Bab pertama iaitu bab berkaitan dengan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya tidak putih melepak, tidak pula hitam. Rambutnya tidak berketak-ketak kerinting, tidak pula lurus. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada umur 60 tahun dan tiada uban di atas kepalanya dan janggutnya melebihi 20 helai. Barakallahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita di masa dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita salawat. Habis hadis itu pun baca salawat sekali. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita baca 50 hadis, katalah kita maknanya ada 100 kali kita salawat. Lebih pada itu. Di masa orang baca dalam bahasa Arab, kemudian orang baca dalam bahasa Melayu,
Jadi kita dapat sekurang-kurangnya kalau 50 hadis kali 4. Maknanya kita dapat 200 kali salawat sekurang-kurangnya dalam majlis kita. Jadi jangan lepaskan peluang ini ya. Barakallahu fikum. InsyaAllah. الحديث الثاني وبه حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعدا ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan sedikit condong ke hadapan. صلى الله عليه Allahumma وسلم. salli ala Sayyidina وبه Muhammad. حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة نعم عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sederhana tinggi. Bidang dadanya, rambutnya عفوا. lebat menyentuh hujung telinga bahagian bawah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang terlebih elok daripadanya. Allahumma salli ala اللهم Sayyidina صل على Muhammad. سيدنا. Faedah kita baca daripada kitab, bukan baca daripada file PDF ataupun sebagainya. Kadang-kadang pada file-file kadang-kadang ada kurang. Macam tadi hadis yang saya baca adalah contoh dia tulis eh, enam ila syahmati. Ila syahmati apa? Ila syahmati udhunai. Dekat sini ila syahmati udhunai dekat kitab yang saya dibaca tidak ada tulis tapi sebenarnya salah tu. Ini adalah Hmm. salah. Ini kelebihan kita banyak dengan kitab hadis adalah walaupun orang yang dia tak hafal lagi hadis itu tapi dia pernah lalu dari badannya, dia akan ingat ini yang mungkin ada kurang pada badannya. Jadi betul subhanallah saya tengok dalam kitab satu lagi, memang betul ada kurang dalam hadis ini. Saya ulang hadis yang tadi insyaallah subhanahu wa taala. Naam. قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم. Seterusnya, Seterusnya tak, yang tak, ketiga dan sekejap, yang keempat. sekejap, sekejap. Ha. Saya nak baca yang keempat sekarang. نعم حديث كمبات. وبه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang di dalam pakaian merah berambut panjang hingga melebihi bawah telinga ke bahu, terlebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang dan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina اللهم Muhammad. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حديث كلمة. وبه حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم أو بن مطعم بالكسر العين عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, potongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak rendah. Tapak tangan dan tapak kakinya tebal, kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu dadanya panjang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, jalannya tegap seolah-olah dia sedang menuruni bukit. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum maupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina اللهم صل. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. Kalau tak silap ini tak ada terjemahan dekat antum. Muhammad sahaja. Maksudnya adalah hadis yang sama tetapi isnadnya lain. Apa maksud isnadnya lain? Maknanya orang yang riwayat hadis ini lain daripada orang yang tadi kita sebut. Tapi hadisnya sama. Nah, حديث أن كتجو وبه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبق، وكان جعدا كان جعدا كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم، عفوا بالفتح، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شسن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت عربيا يقول في كلامه تمغ... تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلسم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، الشذن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أي يمشي بقوة، والصبب الحضور يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة
نعم. المفاجأة يقال بدأته بأمر أي فاجأته به. Nah, kalau tak silap daripada qala Abu Isa itu semua sampai ujung yang tadi panjang tu tidak ada terjemahannya dalam kitab antum kalau tak silap. Ya. Silakan baca terjemahan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, seorang yang sederhana di kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus mengurai. Wajahnya tidak terlalu bulat. Kulitnya putih kemerah-merahan, anak matanya hitam pekat, bulu matanya lentik. Bahunya lebar, tidak berbulu. Seolah-olah dia menuruni cerun. Sampai Tak sini silap. terjemahan kan? Pekat, bulu matanya lentik, bahunya lebar, tidak berbulu. Dadanya berbulu, tapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan, seolah-olah dia menuruni curam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh, baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh dengan seluruh badan. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian khatamun nubuwah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar percakapannya, paling lemah lembut tindakannya, paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan, gerun padanya. Sesiapa yang telah bergaul mengenalinya akan mencintainya. Sesiapa yang cuba menggambarkan akan betapa tiada akan berkata tiada siapa pun yang menyamai baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanyakan pakcikku Hindun ibni Abi Tak, tak, Khallah. tak, 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 belum lagi. Ya, tapi separuh tadi Syed dah baca tadi. Separuh apa? Ya, saya dengar tadi. Tak, InsyaAllah. tak, tak, tak. Belum lagi, belum. Hadis yang Yang ke seterusnya. Kita sekarang hadis hadis yang 8. ketujuh. Baru masuk 8 insyaAllah. Yang baru nak masuk 8. Ah, Nah, nanti insyaAllah kelas depan saya ah, cuba buka juga terjemahan guna share screen supaya yang tak ada buku boleh baca juga. InsyaAllah. InsyaAllah. حديث كلابان. نعم. وبه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي. نعم العجلي. نعم. إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة. نعم. وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إذا انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أغنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد ديمة كأن عنقه دمي جيد دمية. نعم.
كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق. نعم. معتدل الخلق باد متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراح شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا. نعم. إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. اللهم صل على اللهم صل على Sayyidina Muhammad. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanyakan pakcikku Hindun ibni Abi Khallah yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Aku inginkan beliau menggambarkan padaku sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sama denganku. Hindun menjawab, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, wajahnya berseri seperti bulan purnama. Tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang biasa, yang pendek lebih rendah dari seorang yang tinggi renjung. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar dan rambutnya ikal. Jika rambutnya panjang, dia akan menyikatnya. Jika tidak disikat rambutnya, mengurai tidak pernah melebihi sehujung bawah telinganya. Kulitnya cerah, putih kemerahan, dahinya luas, bulu, matanya lentik panjang. Kedua keningnya hampir bertemu. Antara kedua keningnya terdapat urat yang akan menjadi merah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam marah. Hidungnya mancung bercahaya. Sesiapa yang tidak memerhati dengan teliti akan mengatakan ia bengkok. Janggutnya lebat dan pipinya pauh. Mulutnya lebar, giginya berjarak, dadanya berbulu halus, lehernya jinjang, merah bagaikan perak. Tubuhnya cantik dan tegap. Perutnya sama rata dengan dada. Dadanya pula bidang. Antara dua bahunya luas. Bahagian tubuh yang tidak berbulu tampak bercahaya. Di antara dada dan pusatnya terdapat bulu-bulu halus bagaikan garisan. Tetek dan perutnya tidak berbulu. Tangan, bahu dan bahagian atas baginda sallallahu alaihi wasallam berbulu nipis. Tangannya panjang. Telapak tangan lebar, tapak tangan lebar, tapak tangan dan kaki tebal. Jari jemarinya panjang. Di tengah-tengah tapak kakinya tidak menyentuh tanah. Kedua-dua tapak kakinya halus hingga tidak melekat air. Air yang mengenainya akan terus hilang tidak berbekas. Ketika berjalan, tubuhnya tegap. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tenang, dengan langkah yang luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan seolah-olah menuruni tanah yang curam. Ketika menoleh, baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh dengan seluruh badannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering menundukkan pandangan memandang ke bawah dari mendongak ke atas. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Semasa berjalan dengan para sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan mereka berjalan di hadapan. Setiap kali berjumpa dengan seseorang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ada siapa-siapa ke Ustaz lepas ni boleh baca? Boleh minta Ah, siapa yang nak baca standby. hmm, Nah, insyaAllah kita lagi berapa hadis ni insyaAllah. InsyaAllah.
وبه إليه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامورة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. نعم. Silakan. Saya baca insyaAllah Syekh. Okey, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang besar mulutnya, matanya lebar, memanjang dan tumitnya kecil. Itu saja Syekh. Nah, Masya Allah. Wabi ini, nah, sekarang semua hadis kecil. Mungkin pendek tak panjang sangat. Boleh tolong, insya Allah. Kita habiskan, insya Allah, bab ni. Wabi ini hadatsana Hannad bin Sari. حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. نعم. Wasallam. صلى الله عليه Jabir وسلم. bin Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam bulan mengambang. Baginda memakai baju berwarna merah. Aku pun melihat ke arahnya dan ke arah bulan. Sesungguhnya bagiku baginda lebih cantik daripada bulan. صلى Sallallahu. الله عليه وسلم. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, adakah rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Jawab beliau, tidak, tetapi seperti bulan sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih bersih seolah-olah ditempa dari perak dan rambutnya indah rapi sallallahu alaihi wasallam. وبه حدث صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض على الأنبياء عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para nabi telah diperlihatkan kepadaku. Aku melihat Musa alaihi salam menyerupai lelaki dari Syanu'ah, iaitu satu kabilah dari negeri Yaman yang suka berkelahi. Isa ibnu Maryam alaihissalam, aku lihat orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah ibnu Mas'ud. Aku melihat Ibrahim alaihissalam, seorang yang paling menyerupainya adalah sahabat kamu, iaitu diri baginda, Masya Allah. Aku melihat Jibril alaihissalam, maka orang yang paling hampir menyerupainya adalah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. يا رسول الله. وبه حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد
قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Abu Tufail radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada lagi siapa pun yang pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam masa hidup di atas muka bumi. Sa'id Al-Jurairi berkata padanya, gambarkanlah baginda kepadaku. Kata beliau, baginda seorang yang putih, tampan dan sederhana, yang ini tidak terlalu gemuk, tidak tidak tinggi, tidak pendek. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم رسول الله. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا إبراهيم بن المنذر الخزامي أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين Allahumma salli ala إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan renggang giginya. Apabila bertutur, kelihatan bagaikan cahaya terbit dari celah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan usaha pada kelas-kelas yang akan datang. Kita berhenti pada 7.30 insyaAllah. Setiap hari kita berhenti pada 7.30. Saya akan usaha macam ni biiznillah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf hari ini lambat sikit, kita mula pun lambat. Tapi saya nak pada kamu semua juga esok cuba join awal insyaAllah. Uh, dan insya-Allah Subhanahu wa taala cubalah kena ada kitab. Kalau tak ada kitab, ada file PDF. Insya-Allah saya akan usaha juga kalau boleh esok kita share juga terjemahan. Jadi semua boleh dapat baca terjemahan sekali insya-Allah. Sama-sama biiznillah. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah. Uh, Ana al-abdul faqir, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif. Kata pada kamu semua tahniah. Beruntunglah pada kamu semua yang hadir dalam majlis hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah ada manfaat. Saya sampaikan pada kamu semua apa yang saya belajar daripada guru-guru saya. Naam, setiap ilmu ada ahlinya. Setiap ilmu ada ahlinya. Wahada ilmu hadis, ilmu yang sangat besar dan ada ahlinya. Saya adalah salah seorang yang kira mutatafil ala hadzal ilm. Yani adalah bukan pada ahlinya betul-betul tentang nak duduk, nak sebab buat majlis riwayat dan sebagainya. Tetapi yang bagi saya semangat untuk nak kamu semua baca hadis ini untuk lagi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tujuan saya. Bukan adalah tujuan saya untuk nak kata saya seorang guru ataupun saya seorang yang sampaikan ilmu ni. Bukan itu tujuan saya. Tapi tujuan saya adalah nak bagi kamu semua baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis-majlis macam ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kita insya-Allah
lebih dekat pada Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ajarkan semua insya-Allah hadir dengan saya untuk membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Maulid. Kita ni mula sebelum bulan Maulid supaya kita mula di bulan Safar ni supaya kita dapat khatam di 12 Rabiul Awal insya-Allah. Jadi saya niat insya-Allah di bulan Rabiul Awal insya-Allah kita khatam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita insya-Allah sampai kita dapat khatam kitab ini insya-Allah. Dan semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bantukan kita dan mudahkan untuk kita untuk memahami dan faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan dapat insya-Allah Subhanahu wa taala mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Dan izinkan untuk kita semua insya-Allah untuk kita pergi umrah, pergi haji insya-Allah. Kita ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita semua insya-Allah. Dan juga di antara benda yang saya dengar pada guru-guru saya pun, kita boleh baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan juga letak niat ataupun patah niat untuk kita, ya Allah, saya ni baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menambah kasih sayang badannya, ya Allah. Atas niat Allah SWT mudahkan untuk saya jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Macam-macam boleh berletak niat. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita akan ada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada 15 hari insya-Allah. Dalam hadis ini kita hari-hari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah peluang untuk kita semua. Jadi cubalah kita semua masing-masing ada saham untuk akhirat untuk kita sama-sama. Kita ajak kawan, ajak sahabat, keluarga untuk hadir dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk kamu semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang yang bantu kita untuk terjemahan hari ini, baca terjemahan dan bantu uruskan untuk majlis ini. Semoga insya-Allah jadi ini amalan ini juga saham untuk akhirat untuk niat insya-Allah. Dan saya buka peluang untuk semua, siapa-siapa yang berminat untuk nak baca terjemahan boleh insya-Allah Subhanahu wa taala. Hanya maklumkan dalam grup bagi tahu ustazah hari ini saya nak baca terjemahan, boleh ke? InsyaAllah. Sebenarnya boleh juga lebih pada satu orang baca satu hari. Hanya kena susunkan masa betul-betul. Maksudnya contoh, kalau katalah ada lebih pada satu orang, 3 orang, mungkin setiap orang berapa hadis, setiap orang berapa hadis. Boleh benda ni tertibkan dengan ustazah-ustazah. Jadi boleh kita jaga masa kelas. Saya akan cuba insyaAllah. Saya akan cuba insyaAllah pada kelas-kelas yang akan datang. Kita habis pada 7.30 بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. جزاكم الله عن كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين يا رحمن الدنيا والآخرة، أسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وتركا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قلوبنا مرتبطة بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عالما بكل حال، يا من لا يخفى عليه حالنا، يا من إليه مردنا، يا من أول وليس قبله شيء ويا آخر وليس بعده شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه ورد عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك بأننا نحب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولصحابته أجمعين، وأولياء الله الصالحين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تجعلنا يا إلهنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد، يا من أمره بين الكاف والنون،
يا من أمره بين الكاف والنون، يا مقلب القلوب والأبصار، أن تثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى طاعتك يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا ربنا يا ربنا إنك أنت الرحمن الرحيم، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insya Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Terima Terima kasih, kasih, Syekh. Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sama-sama. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.